الحمد لله القائل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, khatib berpesan kepada dirinya dan mengajak kepada sekalian jemaah yang hadir, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, khutbah pada tengah hari ini akan membicarakan tanggungjawab memelihara agama. Tanggungjawab memelihara agama merupakan suatu kewajipan ataupun tugas seseorang Muslim untuk menjaga, memahami dan mengamalkan ajaran agama. Menurut Imam Asy-Syatibi, maksud menjaga agama adalah memperkasakan rukun-rukun agama Islam serta hukum hakamnya yang ada. Tanggungjawab ini mencakupi beberapa aspek penting, termasuklah dalam hal kehidupan berkaitan dengan kemasyarakatan, kenegaraan, undang-undang, ekonomi ataupun muamalah sosial dan sebagainya. Ini kerana Hifzuddin merupakan konsep memelihara agama Islam daripada sebarang ancaman dan tekanan. Ia selari dengan prinsip maqasid syar'iyah yang dianjurkan oleh Islam dengan keutamaan memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda bagi menjamin kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Kejayaan hidup di dunia merupakan jambatan menuju akhirat yang kekal abadi. Kebahagiaan di dunia merupakan asas lahirnya generasi yang bertakwa mewarisi kecemerlangan umat manusia. Namun begitu, anugerah ini tidak diberikan kepada mereka yang sentiasa mengabaikan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi kita yang mengaku Muslim, apakah tanggungjawab kita menjaga agama? Menjaga agama merupakan suatu tanggungjawab yang besar, bukan hanya sekadar dengan kata-kata dan ucapan yang berdegar-degar, namun ia memerlukan komitmen dan tindakan yang lebih jitu. Agama perlu dipelihara agar kekal utuh dan ianya diamalkan sepanjang masa dan zaman. Umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perlu bangkit istiqamah melakukan beberapa perkara agar agama terus didulang dan dimartabatkan.
Antaranya yang pertama, menjunjung perintah dan amalan yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan yakin, dan menjadikan akidah sebagai satu pegangan yang diyakini dan muhtamad, berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekiranya kita menolak dua sumber asas itu, maka lahirlah kepercayaan dan juga keyakinan amalan, cara pemikiran serta ideologi dan falsafah moden tentang kehidupan di dunia dan kehidupan selepas mati yang bertentangan dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini dapat dilihat, terdapat pelbagai aspek penyebab berlakunya penyelewengan akidah umat yang boleh membawa kepada kekufuran, berluasanya kejahilan, menggunakan akal secara mutlak, kecenderungan kepada dunia dan mengetepikan agama dalam mencari pengaruh dan pengikut adalah faktor yang membawa kepada penyelewengan akidah. Impak dan kesannya sangat besar dan berbahaya kepada agama dan umat jika ianya dibiarkan terus berlaku dan gagal dikekang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Yang kedua, memperkasakan pentadbiran dan pelaksanaan hukum syarak. Ini bermakna umat Islam mesti mengangkat, menghormati dan memperkukuhkan hukum Islam dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia merangkumi pengembangan, pemahaman, penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip syariat dalam segala bidang, termasuklah dalam bidang hukum hakam, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa langkah proaktif dapat dilakukan demi memartabatkan syariat Islam dengan memperkasakan undang-undang dan institusi keagamaan demi memartabatkan agama dan juga umat Islam. Di samping itu, pengemaskinian enakmen dan sistem tadbir urus perundangan Islam bagi memastikan amalannya kekal relevan dilaksanakan pada setiap masa dan zaman. Ini kerana penetapan dan pengukuhan hukum syariah bermatlamatkan menyeru manusia berada di bawah lindungan hukum yang adil dan saksama. Oleh itu, mengambil hukum berdasarkan kepada hawa nafsu dan keinginan manusia semata-mata tanpa petunjuk wahyu adalah ditolak oleh Islam. Hakikat dan faktanya, pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh akan memberi naungan dan keadilan serta keselamatan kepada umat Islam dan juga bukan Islam. Secara tidak langsung, melalui pemerkasaan syariah, masyarakat mendapat manfaat daripada program dan aktiviti bersifat rohani dan keagamaan. Yang ketiga, komitmen dan usaha untuk menyebarluaskan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan untuk memelihara agama Islam dari sebarang bentuk pengubahan dan memelihara agamanya dengan syiar-syiar yang ditonjolkan oleh umat Islam. Ia amalan yang diwarisi oleh umat Islam semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini secara praktikal. Hakikatnya, syiar Islam perlu dizahirkan dan disebarkan di mana sahaja kita berada. Terdapat hikmah dan pengajaran dalam menyebarkan syiar Islam agar kebenarannya dapat dizahirkan dan diamalkan oleh masyarakat. Di samping itu, dalam memperkembangkan syiar Islam, kita juga perlu menunjukkan sikap tasamuh, yakni toleransi antara penganut agama lain bagi mengelakkan sebarang konflik dengan menghayati roh ajaran Al-Quran dalam menjalinkan hubungan dengan golongan bukan Islam. Antaranya melaksanakan keadilan dan menunaikan janji serta menjamin perlindungan dan keamanan kepada mereka.
Yang keempat, perintah agar saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara-perkara yang munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Usaha dan tanggungjawab mengajak kepada melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu tugas dan amanah yang sangat besar. Ia tidak mampu untuk dilaksanakan secara individu. Sebaliknya, ia menjadi tanggungjawab kita bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan syarak, iaitu memelihara agama, akal, nyawa, harta dan juga keturunan. Mencegah kemungkaran, kemudaratan dan menghalang kemaksiatan daripada berlaku dalam masyarakat adalah suatu tuntutan agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Yang kelima, bagi merealisasikan agama Islam dipelihara daripada ancaman dalaman maupun luaran, tuntut dan kajilah ilmu agama dan mempertahankannya daripada diperkotak-katikkan. Jangan sesekali kita menjadi seperti lalang, goyah tidak berprinsip apabila menyatakan kebenaran wahyu Allah dan hal-hal yang melibatkan kesucian dan kemuliaan agama Islam. Dalam satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita tentang kelalaian sebagian umat hari ini yang pasti akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu daripada umat lain. Hadis mengenai hal ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, hingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Riwayat Muslim. Di samping itu, mimbar Jumaat ingin mengingatkan tanggungjawab memelihara agama melibatkan semua umat Islam tanpa berkecuali. Namun ia perlu diuruskan dengan bijaksana dan berhikmah. Begitu juga tanggungjawab ini memerlukan kepada pelbagai pendekatan dakwah moden dan juga pendekatan dakwah semasa bagi menyeru umat kembali kepada agama secara menyeluruh. Ini dapat dilihat melalui kerjasama pelbagai pihak dalam usaha memberi pemahaman dan juga memberi kesedaran kepada sesuatu isu dan juga persoalan dalam agama yang dibangkitkan dalam masyarakat agar dapat diselesaikan secara tuntas dan efektif. Kadang-kadang isu dilihat remeh, namun memberi impak besar pada masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Sebagai umat yang cintakan agama dan cintakan kepada Allah dan Rasulnya, kita perlu berusaha memperbaiki pendekatan dakwah dan hubungan sesama manusia
agar agama Islam dicintai, dijunjung dan dipelihara sepanjang zaman. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kehidupan kita. Antaranya yang pertama, tanggungjawab memelihara agama merupakan suatu kewajipan ataupun tugas seseorang Muslim untuk menjaga, memahami dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Yang kedua, umat Islam hendaklah memelihara agama Islam daripada sebarang ancaman dan juga tekanan. Yang ketiga, Allah memerintahkan agar kita saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan saling mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Suratul An'am ayat 153. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.